Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 94. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya hari ini Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Hari ini kita akan bersambung bercerita tentang Liga Malaysia, tentang pasukan, 4 lagi pasukan. Minggu lepas kita dah cerita 4 pasukan, hari ini kita akan cerita lagi 4 pasukan. Aku mula dengan Kedah lah. Kedah ni aku bagi simple lah sebab sepatutnya Jufri yang cover, tapi aku tolong cover sikit lah. Kedah ni seperti semua orang tahu, dah tukar nama daripada Kedah FA ke Kedah Darul Aman, KDA lah. Dan juga ada logo baru. Logo baru tu pun macam kontroversi juga. Kiranya orang buat lain, dia pilih yang lain, lepas tu dia ubah-ubah pula. Sama juga macam Pahang. Musim lepas nombor 2 dalam Liga, mengutip 22 mata, 7 mata di belakang JDT. Maknanya Kedah naib juara lah. 20 menjaringkan 20 gol dan melepaskan 13 gol. Antara pertahanan terbaik di Liga Malaysia. Mana nombor 2, nombor 1 JDT melepaskan 8 gol. Penjaring mereka yang terbanyak adalah datangnya daripada Kipre Cici dan juga Kepa Sherman. Kipre tak salah aku 7 gol, Sherman dalam 6 gol. So combine dia orang dua 13 gol lah. Kali terakhir Kedah menang Liga adalah pada tahun 2007-2008. Yang aku peliknya Kedah ni daripada musim lepas atau tahun lepas ni ada masalah gaji tak habis-habis. Even sekarang ni pun ada dengar-dengar katanya ada masalah tak bayar lagi cukai katanya. Masalah gaji macam mana pun Kedah tetap perform. Yang tu aku respect lah pemain-pemain Kedah. Dalam padang dia orang tetap juga melakukan yang terbaik lah walaupun tak dibayar gaji 2-3 bulan, 3-4 bulan kan. Tahun depan main AFC Cup 2021, kali terakhir main AFC Cup 2009 sampai ke peringkat 16 pasukan terbaik. Tahun lepas dia orang tak lepas masuk AFC Champions League, kalah dalam peringkat playoff tak salah aku dengan pasukan daripada Korea. Okey, kita cerita pasal pemain pula sikit lah. Pemain import, Kedah mengekalkan 3 pemain import, Renan Alves, Kipre Cici dan juga Kepa Sherman. Tetapi mereka membawa masuk pemain sayap Rabih Ataya daripada UiTM yang ramai orang tahu perform lah, UiTM. Dan juga seorang lagi pemain daripada Singapura, Anumantan Kumar, berbangsa India tapi daripada Singapura. Okey. Untuk pemain tempatan pula aku sebut yang aku rasa boleh kata tumpuan lah. Syazwan Zainun daripada Selangor kembali ke Kedah. Arif Farhan daripada Felda juga mempunyai reputasi yang agak baik. Boleh bermain di right back, right wing dan juga midfield tak salah aku. Rodney Selvin dipinjamkan daripada Selangor, juga pertahanan tengah. Dan juga Rozaimi Abdul Rahman daripada JDT 2. So aku rasa Rozaimi ni lebih kepada backup lah. So nak cerita lebih lanjut pasal pemilikan Kedah ni, aku rasa kita akan cerita untuk episod yang akan datang lah. So sekarang ni kita dengar pula apa kata Izzy untuk PJ City. Alright, untuk last season PJ City sebenarnya okey. Minggu lepas aku cerita pasal UiTM. Bila minggu ni aku cerita pasal PJ City, aku rasa PJ City dengan UiTM ni lebih kurang je. Boleh dikatakan dua pasukan underdog. Ya, kita tahu dia tak ada fan base, orang kata sekadar macam kelab tempelan sajalah. Tetapi berjaya orang kata membuka mata kelab-kelab lain dengan kedudukan mereka pada last season, iaitu UiTM berada di atas PJ City di tangga yang ke-8 tak salah aku lah. Diorang duduk tangga ke-7 ke-7 dengan 14 mata di belakang UiTM. So basically kalau tengok 5 game terakhir diorang tak ada kalah. Okay? Diorang ada 2 menang, diorang ada 3 seri. Berbeza dengan kelab-kelab lain lah. Boleh dikatakan agak membanggakan lah aku rasa untuk skuad PJ City untuk season kali ini. Cuma yang menjadi kekhawatiran aku adalah season depan, bagaimana untuk season kali ini, bagaimana diorang merangka tak ada pemain import 100% local player. Yang itu aku agak risau. Tapi kalau menjadi strategi yang digunakan pakai ini ataupun senarai pemain yang dibawa ini berjaya mengekalkan kedudukan yang kalau dapat iras macam musim lepas nombor 7, nombor 8 pun aku rasa macam diorang ni dah hebat dah. So kalau nak tengokkan diorang punya pemain, okey, pemain yang keluar masuk apa semua, kita ada pemain yang Safi Salih dan kemudian Kristi Jaya Silen kalau tak salah aku pun keluar daripada PJ City. Yang masuk ni kalau aku tengok untuk PJ City, yang ni aku kenal lah. And basically daripada Selangor, K. Prabhakaran, kemudian ada Tamil Maren, Khairi Mohamed,
Dan ini nama yang tidak asing di Terengganu iaitu Darren Lock. Ini dia punya striker ni obviously dengan ketiadaan Syafie Salih untuk musim depan, Darren Lock akan mengambil tempat lah untuk PJ City untuk kali ini. Kemudian ada beberapa player yang tak berapa nak menyelah sangat, tapi aku percaya dia mungkin boleh sumbang sikit lah untuk pasukan PJ City ni. Nama dia kalau tak salah aku Faiz Mazlan ni daripada Felda United ni. Jarang diturunkan di Felda United kalau tak salah aku. Tapi mungkin Pimaniam lah pengganti K-Devon untuk musim lepas, nampak something lah dengan Faiz Mazlan. Mungkin macam kau cakap tadi Min, pasal Rozaimi mungkin backup ke apa ke. Untuk key player aku untuk next season key player aku menjangkakan untuk PJ City ni mungkin Khairi Mohamed lah kan. Aku tak pasti sebab Chrissy Jaya Silen player dia agak berumur sikit, tapi aku rasa Khairi Mohamed ni dia lagi berumur, tapi dari segi speed aku rasa diorang ni lebih kurang, Chrissy Jaya Silen dan juga Khairi Mohamed. Tapi Chrissy Jaya Silen keluar, Khairi Mohamed masuk, so tengok macam mana. And mungkin Khairi Mohamed ni orang kata boleh jadi key player lah untuk PJ City. Aku rasa tugas berat lah sebab tanpa pemain import satu. Lepas tu memang sangat berat, tapi aku rasa PJ City ni dia buat macam tu sebab dia rasa survival pasukan dari segi kewangan lagi penting daripada ada pemain import tapi mungkin 1-2 season lepas tu pasukan dah tak ada sebab dah tak cukup duit. So aku rasa survival dari segi kewangan tu aku rasa lebih penting untuk pasukan PJ City sebab at the end of the day kau kena tengok apa yang kau ada. So mungkin apa yang mereka ada itu dia nak bersaing juga, tapi mungkin dia rasa ini yang kita ada kita boleh bersaing dengan banyak ni. Itu bagi aku rasalah untuk PJ City lah. Sri Pahang macam mana Meh? Sri Pahang. Okey, Sri Pahang dalam ketidaktentuan jugalah, tak ada apa ya. Mungkin berbanding dengan tim-tim yang kita nak bahaskan hari ini mungkin tak ada apa sangat. Sedia maklum diorang memenuhi semua import-import, kuota import seperti Lita, Hero Gulon, lepas tu yang terbaru Yevhen Bokashvili yang menggantikan Sejuk Aguro yang di loan. Lepas tu untuk kuota ASEAN Mamadou Wage, kuota ASEAN Pedro Henrique Oliveira, Mamat Timor Leste. Jadi tak ada apa yang kita ceritakan banyak pun sebenarnya. Kalau nak tengok pun Pahang ni last season finish nombor 8 dengan 14 poin, 4 menang, 2 kalah, 2 seri dan 1 kalah. Selebihnya, tapi pasukan Pahang ni satu pasukan yang orang kata nama yang tim yang besar lah, sebab Duli Ahmad Mulia Tunku TMJ sendiri pun menyebut Pahang antara pasukan-pasukan gegasi, pasukan-pasukan besar. Sebab kalau tengok waktu musim 2019 Pahang finish di tempat yang kedua di belakang JDT dengan 43 poin, 10 mata jauh di belakang JDT. Tapi FA Cup, Malaysia Cup, diorang tekan dah di semi-final. 2018 pasukan Pahang ni yang masih di bawah kendalian Dola Saleh mengutip 34 poin di tempat keempat, tapi diorang berjaya memenangi Piala FA Cup. Tapi sejarah pasukan Pahang ni untuk maklumat semua, di peringkat AFC diorang last sekali masuk ialah tahun 2015 sehingga sejauh quarter final. Tapi bila tewas dengan Istiqlal 3-4. Tapi dan last kali diorang menang Liga Super ialah pada 2004. Jadi untuk persiapan untuk season ni dengan diorang ada coach yang baru, Thomas Dooley ni. Kita pernah berbincang pasal Thomas Dooley ni. Dia bekas pemain skuad Piala Dunia Amerika Syarikat. Antara pemain yang dibawa masuk yang aku senaraikan tadi tu, yang menariknya di sini ialah apa yang aku berborak dengan 2-3 orang fans Pahang. Diorang sangat memandang tiadanya masalah di bahagian pertahanan dengan kehadiran Mamadou Wage. Sebab Mamadou Wage ni dia pernah estimate dengan Harold Gulon dekat Le Mans dulu tahun 2009-2010. Le Mans. French. Dia macam macaron. So limau. Bunyi macam limau lah. Limau tahun baru Cina. Limau. Aku lebih kepada China sikit daripada Europe. Jadi di Limau Mamadou Wage dan Harold Wong, diorang bergandingan lah. Tapi cuma Mamadou Wage ni dia kelahiran French, cuma sekarang dia dapat kerakyatan Lubnan. Jadi sebab tu dia dapat kuota ASEAN. Mamadou Wage ni dia ada pengalaman yang besar di Liga Premier Arab Saudi.
dengan pasukan Najran SC pada tahun 2015 hingga 2016. Dia memang tak ada masalah lah dengan klub-klub Asia ni, dia dah biasa main lah. Dia pernah main dengan klub Iraq, Al-Shorta tahun 2018-2019 sampai tim tu jadi juara Liga Premier Iraq. Dia pernah dapat call up untuk French Under-19 4 kali tahun 2009. Lepas tu dah tak ada lah. Hilang tu hilang. Yang menariknya, honest kira Mamadou Wage ni, dia dapat banyak individual title tau. Dia dapat contoh dia berjaya membantu Champion of Hungary. Sorry, yang ni aku tak dapat, aku terlupa nak tulis dengan siapa. Tahun 2013 Champion of Hungary, Champion of Iraq ini dengan Al-Shorta tadi. Yang individual title aku cakap banyak tadi tu, dia menang Best Defender of Saudi Arabia Premier League 2015-2016, Best Defender Ukrainian Premier League 2017-2018, Best Defender of Winter Break in Israel Championship 2019-2020, Best Defender of Cypriot Premier League. Aku agak-agak Cypriot ni mungkin Cyprus lah. Liga Cyprus. Mana dia pergi, semua defender dia tapau sebab Muhammad ni ketinggian dia pun 191. Maknanya Mac, kiranya Pahang tak akan lepaskan gol, tak akan jaringkan gol macam tu. Dia akan draw. Dia paling banyak 22 draw. Okay, kalau tengok Amir baca rekod dia, boleh tahan rekod dia ni best itu best ini. Dia ingat Malaysia ni cokiang ke apa, tak ada defend yang boleh beat dia. Aduh, bak datang lah cakap dia, bak datang. Kita ada siapa tahu? Kita ada Taylor Regan lah. Tapi nak diceritakan, okey, kau cerita banyak Mamadou Wake ni, Mamadou Wake ke macam mana ke, kau nampak macam Amir ni ejen dia. Kita tengok apa ni, macam banyak key player Pahang keluar ni. Ardinesh ke Selangor, Faisal Halim ke Terengganu, Nick Sharif ke Selangor, Dixon dah tak ada. Macam mana ni? Pemain fan Pahang tak risau ke? Menurut diorang ada kerisauan diorang juga. Tapi diorang merasakan semalam diorang first game lawan Terengganu 2. Diorang ada 1 Terengganu dan diorang seri 2 sama. Jadi ada beberapa pemain yang berjaya menangkap perhatian diorang. Sebagai contoh, Zarif Irfan Hashimuddin dimasukkan untuk menjadi pesaing kepada Helmi Eliza. Jadi diorang merasakan mungkin Thomas Dooley ni dia bagi banyak youngsters main. Sebab tak silap aku, dia ada masukkan third goalkeeper yang mana Helmi Eliza tak diturunkan langsung. Jadi Thomas Dooley sekarang sedang mengenal pemain. Lepas tu diorang ada bawa masuk Bakiuddin Samsudin. Ini pemain ex-UKM FC, pemain midfield. Yang convert menjadi striker. Jadi diorang nampak pada perlawanan tu ada certain touch yang diorang rasakan ada potential. Tetapi yang paling mencari pertumpuan ialah Jadid Ilyas, Felda United wing centre back, yang assist kepada Pedro Henrique. Diorang kata Mamat ni seakan-akan macam Matt Davis. Jadi dari diorang merasakan sebagai contoh pemain macam Litak, kalau bergandingan dengan Azam, bahagian tengah tu memang solid. Diorang pun belum lagi dapat tengok kehadiran permainan Yevan Bokashlivi. Yevan Bokashlivi ni pula dekat PS Sleman, Liga 1 Indonesia. Mamat ni ada nickname nama dia Mesin. 36 penampilan untuk 2 season, dia dah jaringkan 17 gol. Mamat ni pula dia pernah menyaruh jersey kebangsaan Ukraine bawah 17 hingga 21 tahun. Yevan Bokashvili. Adakah dia akan menang kas emas yang baru? Okey, last lah Amir. Ada orang kata nama Seri Pahang ni macam flat Seri Wangi. Kenapa Seri Pahang ni? Dulu Seri Pahang ni ada, Seri Pahang ni ialah seekor buaya putih katanya. Yang berlawan dengan di pekan. So dia berlawan dengan ular besar, dia panggil naga. Yang tu naga tu apa, nama pun aku lupalah. Kan? Tapi itulah cerita dia daripada Seri Pahang tu. Tapi kalau ada fan kat luar, fan Pahang yang tengok kat luar ni, kalau ada cerita sebenar atau cerita aku ni salah, korang komen kat bawah. Aku tak tahu cerita ya. Maknanya buaya tu nama dia Seri lah. Nama dia Seri. Seri. Okey. Maknanya dia betina lah Dia betina. Yang dia lawan tu dengan naga, ular tu jantan. Ular
si jantan. Pasal KL ni daripada dia dah rebranding daripada nama dia penjenamaan baru daripada KLFA ke KL United, Kuala Lumpur United sebagai langkah penswastaan pasukan. Okey. Pertama kalinya dia orang nak macam kau tengok dalam gambar aku, dia orang dapat CEO baru. Pengarah urusan CEO. CEO Bernard. Stanley Bernard. Stanley Bernard ni berumur 35 tahun. Dia adalah bekas penyerang kebangsaan sebenarnya. Ramai orang mungkin tak tahu. Dia adalah bekas pemain Kuala Lumpur dan telah mengumumkan persaraan dari bola sepak pada umur 26 tahun. Beliau juga pernah bekerja dengan Astro Arena sebagai pakar bola sepak. Selain tu, KL juga mengumumkan ketua jurulatih baru, Boyan Hodak. Ni memang nama tidak asing. Berumur 49 tahun. Kerjaya pun bermula dekat Malaysia bersama UPB My Team. Kalau korang ingat, UPB My Team ni ada melahirkan pemain-pemain macam Nur Syarul, Azmi Muslim semualah. Bekas jurulatih JDT dan juga Kelantan. Juga bekas jurulatih bawah 19 tahun negara. Pasukan sebelum ni di Indonesia, PSM Makassar. Okey, pernah menjuarai Liga Super dan Piala Malaysia bersama Kelantan pada tahun 2012. Menjuarai Liga Super sekali lagi bersama JDT, kali ini pada tahun 2014. Pemain import pula, ni pun dah cerita juga. Kevin Mendoza, penjaga gol, berumur 26 tahun dari Denmark. Romel Morales, kita pernah cerita juga dulu daripada Melaka United. Giancarlo Gallifico, pertahanan daripada Australia. Dominic Da Silva, rata-rata semua orang kenal daripada Terengganu. Paulo Jose, pemain tengah berumur 31 tahun daripada Brazil. Ini adalah musim kelima bersama pasukan KL, kapten pasukan KL. Pemain tempatan pula, aku nak highlight sikit pemain tempatan yang ada dekat KL ni. Ramai, kalau aku rasa ramai yang orang kenal lah. Boleh kata ramai yang orang kenal. Akram Mahinan, pemain kebangsaan yang pernah menjadi tunjang Tan Cheng Ho. Pemain tengah berumur 28 tahun, pernah menyarung jersey pasukan Harimau Malaya di bawah Tan Cheng Ho. Pernah juga bersama pasukan JDT tahun 2013 hingga 2016. Musim kedua bersama KL. 10 penampilan bersama KL musim 2020. Okay, Syukur Adan, nama yang tidak asing, pemain tertua dalam Liga Malaysia, berumur 41 tahun. Legenda lah, boleh kata legenda. Musim kedua bersama KL, melakukan 8 penampilan bersama KL musim lepas. Indra Putra, seorang lagi legenda, berumur 39 tahun, musim keempat bersama KL, 11 penampilan, 3 gol bersama KL musim lepas. Nick Syarul Azim, yang ni kalau penyokong Kelantan dia mesti kenal. Nick Syarul Azim ni. Dia salah seorang pemain pertahanan yang dulu masa kat Kelantan tu meningkat naik, tapi tak tahu apa jadi. Sekarang ni dia bersama KL, berumur 30 tahun, musim kedua bersama KL, menjuarai Liga bersama Kelantan, melakukan 9 penampilan musim lepas. Dia banyak main dengan Syukur. Hadin Azman, lagi seorang pemain, orang kata boleh kata salah seorang pemain sayap yang berbakat lah. Berumur 28 tahun, bersama Kedah musim lepas. Pernah bersama JDT 2013, antara pemain penting untuk pasukan Felda United sebelum berhijrah ke Kedah. Musim lepas 9 penampilan, 1 gol bersama Kedah. Dengan Kedah tak berapa efektif. Tapi dengan Felda United, dia adalah antara watak penting lah. Irfan Zakaria, seorang lagi watak pemain kebangsaan, bawah 23 tahun. Sekarang dah umur 25 tahun. Bersama pasukan Kedah juga musim lepas. Beliau sebenarnya sebelum masuk Kedah, dia kat KL. So dia kembali ke KL. Selepas satu musim, 9 penampilan bersama Kedah musim lepas. Sebenarnya Kedah nak simpan dia, tapi dia nak balik KL. Safi Salih, siapa tak kenal Safi Salih? Dulu pernah kantoi rokok dekat Singapura. Penjaring terbanyak Piala AFF 2010. Ini memang legend Malaysia lah. Dia kantoi isap rokok ke, kantoi apa-apa ke, tapi dia tetap legenda untuk bola sepak Malaysia. Penampilan Min, legenda. Kebanyakan macam yang bila kau cakap legenda tu memang kadang-kadang ada gosip-gosip panas sikit. Macam Azman Adenan pun dulu masuk disco kan, legenda, tak ada masalah. Syafiq Salih, legenda. Isau Kok, tak ada masalah. Kicimnya, berada kicimnya. Asalkan perform, orang tak kisahlah kan. Tapi masa yang kata Isau Kok tu, tahun tu sebenarnya dia tak berapa perform. Itu yang mungkin orang marah lah time tu. Okey, untuk PJ City, musim lepas Syafiq Salih ni 6 penampilan, 5 kali sebagai pemain simpanan dan menjadikan 1 gol. Sebenarnya dia tak beraksi banyak lah untuk PJ City. So aku dapat rasakan dia ni sebagai backup saja untuk pasukan KL. Dan juga yang menariknya, terdapat 5 pemain presiden dan 1 pemain belia yang diserap masuk untuk pasukan KL musim 2021. Musim 2020, KL menduduki tangga ketiga mengutip 21 mata di Liga Perdana, menjaringkan 21 gol, bolos 14 kali. Tapi sebab Terengganu 2, walaupun dia dapat second, Terengganu 2 adalah pasukan kedua Terengganu. So
dia tidak layak untuk masuk ke Liga Super, secara automatiknya Kuala Lumpur lah yang layak ke Liga Super. Selain CEO baru, menurut penyokong KL KL ada mengambil seorang pekerja baru yang dianggap antara tunjang penting untuk pasukan KL di belakang tabir. Individu tersebut adalah Devinder Singh. Beliau dilantik sebagai Ketua Jabatan Media dan Komunikasi. Beliau adalah bekas wartawan sukan dan juga dianggap sebagai raja statistik di Malaysia. Aku dengar cerita FAM kalau nak statistik pun minta dia. Sebab FAM pun tak simpan statistik. Dia yang simpan statistik. Kenapa aku pelik kalau dia betul-betul Davinder Singh ni Cik Davinder Singh ni lah, kalau bakat nafsa FAM tak nak hire dia. Tu aku tak tahu. Mungkin sebab FM tak pentingkan statistik, ataupun FAM ada orang dia. Setahu aku tak ada. Setahu akulah. Kalau dah ada baguslah, sebab kalau bagi aku, kalau statistik tu ada, kita dah tahu. Kalau aku nak dapatkan statistik, boleh masuk website FM, tapi website FM tak ada. MFL pun statistik sangat-sangat boleh kata terhad dan lemah lah kalau kau tanya aku. Aku nak tukar lah Min. Aku tak nak cakap ni lah orang dia. Aku nak cakap kroni dia. Mungkin FM ada kroni dia. Kita tak tahu. Tak, aku dapat rasakan Malaysia ni sangat lemah dari segi statistik sebab kita tak pentingkan data-data sebenarnya. Itu sahaja kalau kau tanya aku. Okey, penyokong KL bakal dapat banyak info dan statistik menarik lah untuk musim-musim akan datang melalui Devinder Singh ni. Astro, antara syarikat penyiaran yang akan menaja KL. Itu kejut jugalah. Astro akan menerbitkan docu-series mengenai perjalanan kelab sepanjang musim. Ala-ala macam Leeds United, Sunderland, macam yang baru-baru ni Tottenham, pasal Tottenham kan. So Astro yang akan buat macam tu. Aku rasa tujuan diorang buat macam ni adalah untuk promosi sendiri pasukan KL kepada penyokong KL yang tak ramai dan juga kepada penyokong bola sepak Malaysia. So macam mana dia boleh dapat kabel Astro tu? Melalui CEO dia lah, Stanley Bernard. Tapi bagi aku ini adalah tindakan bijak sebab ini adalah salah satu cara untuk kau promote kau punya kelab. Sebab mungkin orang tak tahu sebab KL tak banyak fan. So mungkin nak tarik orang-orang bandar ni untuk sokong KL mungkin kena tunjuk kat TV. Mungkin lah kan. So docu series ni adalah 10 episod akan ditonton yang boleh ditonton di Astro lah. Sekarang ni kalau kita tengok bukan setakat Astro saja, DBKL juga committed untuk menaja KL lah. Ni macam musim-musim yang lepas lah. DBKL ni kira macam boleh kata macam kerajaan negeri jugalah lebih kurang. Dan juga Astro juga akan menyiarkan perlawanan persahabatan derby di antara Selangor FC dan KL pada 27 Februari jam 9 malam. Yang ni antara orang kata deal tu lah kan dengan Astro. Okey, kerjasama KL United pula. Tadi kita cerita penaja kita cerita kerjasama dengan DBC Fisioterapi, rakan fisioterapi rasmi KL. So pemain KL semua boleh pergi untuk rawatan lah dekat situ. Katanya rawatan bertaraf dunia yang berpusat di Jalan Ampang. Lepas tu ada Global Borneo Ventures, rakan strategik 2021 melalui jenama minuman Hype. Hype ni lebih terkenal dengan sukan pemotoran. Kalau korang tengok Formula 1 apa semua, banyak Hype ni. Formula 1 dengan NASCAR tak salah aku. Lepas tu last sekali Active Sports. Active Sports ni sebenarnya Puma, yang memiliki Puma Malaysia, yang akan sponsor lah, yang akan menaja jersey Puma dan menaja jersey latihan dan pakaian. So itu sahaja untuk KL. Dan aku rasa KL kalau aku tengok squad dia sebenarnya memang kita nampak ramai orang kita kenal tapi banyak kuda tua. Betul, setuju. Memang boleh dikatakan KL ni macam tempat orang dah hujung-hujung karier dia akan ditempatkan di KL lah kan. Orang kata dia nak bersara di bandar. Kan? Dia tak nak balik kampung. Dia nak bersara kat bandar. Macam kita ingat nak bersara kat kampung. Dia bersara kat bandar. Tapi ingin diingatkan pemain macam Hadin dan juga Irfan Zakaria adalah pemain kebangsaan tau. So tak boleh tutup sebelah mata lah. Mungkin aku anggap KL mungkin berada di mid table lah. So aku rasa itu sahaja pembincangan kita orang. Korang ada apa-apa nak tambah ke apa-apa sebelum kita bersurai? Amir tak ada Tak ada. Okey. Tak ada apa pun. Okey, lepas ni kita akan cerita pasal pasukan Kedah pula. Kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.